Ini bab tentang sembahyang orang yang duduk. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Beliau berkata, diceritakan kepadaku bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang seseorang dengan duduk atau sambil duduk adalah separuh sembahyang. Aku pun pergi kepadanya, yakni kepada Nabi SAW. Maka aku dapati beliau bersembahyang sambil duduk ataupun dengan duduk. Aku pun meletakkan tanganku di kepalaku. Faqala Nabi SAW bersabda, maka Nabi SAW berkata ataupun bertanya, malaka, kenapa hai Abdullah bin Amr? Aku menceritakan, telah diceritakan kepadaku wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersabda, sembahyang seseorang dengan duduk atau sambil duduk, nisfus salah, adalah separuh sembahyang, sedangkan engkau sendiri duduk. Qala, Nabi SAW bersabda, ya, tetapi tidaklah aku seperti kamu, tidaklah aku seperti seseorang dari kalangan kamu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa sesungguhnya beliau pernah bertanya Nabi SAW tentang sembahyang orang yang duduk, yakni tentang sembahyang seseorang sambil duduk. Maka Nabi SAW bersabda, sembahyangnya dengan berdiri lebih afdal daripada sembahyangnya dengan duduk, dan sembahyangnya dengan duduk ataupun sambil duduk adalah separuh daripada sembahyangnya sambil berdiri, dan sembahyangnya dengan tidur ala nisf adalah separuh daripada sembahyangnya sambil duduk. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Imran bin Husain lagi, beliau berkata, aku menderita nasur, dalam nuskha yang lain basur, dan itu yang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Basur maknanya bawasir. Aku mengidap penyakit bawasir. Maka aku bertanya Nabi SAW. Baginda pun bersabda, sembahyanglah dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, bolehlah engkau bersembahyang sambil duduk. Kalau engkau tidak mampu juga, maka bersembahyanglah dengan berbaring, dengan menyenggeng, berbaring dalam keadaan menyenggeng, yakni berbaring di atas lambung. Dengan syaratnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah, beliau berkata, tidak pernah kulihat Rasulullah SAW membaca dalam mana-mana sembahyang malamnya sambil duduk sama sekali, sehinggalah apabila baginda berumur, barulah baginda duduk dalam sembahyang malamnya. Baginda membaca sehingga tinggal 40 atau 30 ayat, barulah berdiri, lalu membacanya, yakni sambil berdiri, kemudian sujud, yakni kemudian rokok, sujud di situ dengan makna rokok. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa Nabi SAW
selalu bersembahyang sambil duduk. Baginda membaca dalam keadaan duduk. Apabila telah tinggal daripada bacaannya qadar 30 ataupun 40 ayat, baginda berdiri lalu membacanya dalam keadaan berdiri, kemudian rokok, kemudian sujud, kemudian dilakukan dalam rakaat yang kedua seperti itu juga. Abu Daud berkata, rawahu Alqamah bin Waqqas telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah daripada Nabi SAW, nahwahu, sama seperti makna hadis yang diriwayatkan tadi. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata Nabi SAW bersembahyang pada waktu malam dengan panjang ataupun dengan lama berdirinya, dan pada waktu malam juga baginda bersembahyang dengan lama duduk. Apabila baginda bersembahyang dengan berdiri, baginda akan rokok dengan berdiri juga. Dan apabila bersembahyang sambil duduk, baginda akan rokok dengan duduk juga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, aku telah bertanya Aisyah, adakah Rasulullah SAW membaca beberapa surah dalam satu rakaat? Aisyah menjawab, Al-Mufassal, yakni surah-surah Mufassal. Beliau bertanya lagi, qultu, beliau berkata, saya bertanya lagi, fakana yusalli qa'idan, adakah Nabi SAW selalu bersembahyang dengan duduk? Aisyah menjawab, hina hatamahun nas, apabila orang telah mematahkan ataupun menghancurkan baginda. Yakni setelah orang menghancurkan ataupun mematahkan baginda. Babun kaifal julus fit tasyahhud, bab bagaimana duduk pada ketika bertasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr, beliau berkata, aku telah berkata, yakni di dalam hatiku, aku pasti akan melihat sembahyang Rasulullah, baginda, bagaimanakah baginda bersembahyang. Rasulullah SAW pun berdiri dengan menghadap kiblat, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua-dua tangannya sehingga membetuli kedua-dua telinganya. Kemudian baginda mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya. Apabila mahu rukuk, diangkatnya kedua-dua tangannya seperti di permulaan tadi. Qala, perawi berkata, yakni Wa'il bin Hujr, thumma jalasa, kemudian Nabi SAW duduk iftirash, dengan menghamparkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan merenggangkan sikunya yang kanan, siku kanannya daripada paha kanannya. Wa qabadha thintain, dan baginda menggenggam dua jari daripada jari-jari tangannya, yakni jari kelingking dan jari manis. Wa halaqa halqatan, dan baginda membuat halqah. Wa ra'aituhu yaqulu hakadha, saya tengok Nabi SAW buat begini. Wa halaqa Bishr al-ibham wal-wusta, perawi iaitu Bishr membuat halqah ibham, tangan ibu jari dia dengan jari tengah dia. Hak ni dua ni lipat, hak ni gitu. Dan wa asyara bis sababah, baginda mengisyarat dengan jari telunjuk. Hak ni gini. Dengan syaratnya
Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, sunnah dalam sembahyang ialah engkau memperdirikan kaki kananmu dan engkau melipat kaki kirimu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar lagi, beliau berkata, di antara sunnah sembahyang ialah engkau melipatkan kaki kirimu dan memperdirikan kaki kananmu. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yahya juga, minas sunnah, serupa dengan riwayat Jarir tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id bahawa Al-Qasim bin Muhammad telah menunjukkan kepada orang ramai cara duduk pada ketika bertasyahud. Lalu perawi menyebutkan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibrahim, beliau berkata, Nabi SAW apabila duduk di dalam sembahyangnya, baginda menghamparkan kaki kirinya, yakni melipatkan kaki kirinya, hatta ashwa dhahra qadamihi, sehingga baginda menghitamkan seperti dipanggang kaki, apa ni, belakang tapak kakinya. Dalam riwayat yang lain, hatta iswadda, iaitu sebagai ganti kepada aswad, sehingga kalau kita kata iswadda, zahru qadamihi, sehingga menjadi hitam belakang tapak kakinya. Belakang ni tapak tangan, ni belakang. Jadi seperti itu juga kaki tu, tapak kaki hak belakang, bila lipat tu kan kena tu, jadi hitam tu. Ada tempat-tempat tertentu tu kan, kalau orang buat duduk sama tu, dia jadi putih, jadi hitam. Habis itu. Ini bab cerita tentang tawarruk dalam rakaat yang keempat. Ini pun cara duduk juga. Cuba kita sekat tu dulu, tengok dulu. Babun fi salati al-qa'id. Sembahyang orang yang duduk lagu mana, setara mana, boleh ke tak boleh ke? Kalau boleh, sembahyang mana? Itu yang nak dibincangkan di sini. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, diceritakan kepadaku bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Adilah, iaitu orang yang bersembahyang dengan duduk, dia adalah sembahyang seseorang dengan duduk itu adalah separuh sembahyang. Maknanya jika seseorang itu bersembahyang dengan duduk, dengan berdiri, dia akan mendapat pahala yang penuh. Dan kalau dia bersembahyang sambil duduk, dia akan mendapat separuh daripada pahala hak sembahyang dengan berdiri hak penuh. Maknanya kalau kita kata hak berdiri itu 100, hak ni jadi boleh 50. Gitu maksud. Itu maknanya salatul rajul qa'idan nisfus salah. Sembahyang seseorang dengan duduk itu adalah separuh daripada sembahyang, yakni sembahyangnya dengan berdiri, yakni dari segi pahalanya. Jadi kalau pahala sembahyang sambil berdiri itu, katakanlah boleh 100, maka hak ni boleh 50 sahaja. Jadi kebanyakan ulama mengatakan hak ni, hak sembahyang sambil duduk ni hak sembahyang sunat. Hak sembahyang sunat. Mana nak sembahyang sambil berdiri pun boleh,
nak sembahyang duduk pun boleh sembahyang sunat. Sebabnya kalau sembahyang fardu, kalau selagi boleh berdiri tak boleh duduk. Jadi tidak sesuai lah kalau nak kata gini. Tentulah hak Nabi SAW kata gini, iaitu untuk sembahyang sunat. Barulah ada pilihan, nak sembahyang berdiri pun boleh, nak sembahyang duduk pun boleh. Kalau sembahyang ni fardu, tak boleh. Selagi boleh berdiri, kena berdiri, tak boleh duduk. Selagi boleh duduk, kalau tak boleh berdiri, dah boleh duduk. Tak boleh nak tidur, kena duduk. Bila tak boleh hak tu, barulah tidur, dan seterusnya. Mana begitulah keadaan hak fardu. Adapun sembahyang sunat, baru ada pilihan tadi. Sebab apa? Sebabnya kalau sembahyang fardu dalam keadaan uzur gitu, kalau kita nak kira sahih hadis ni, kalau kita nak pakai hadis ni dengan makna untuk sembahyang fardu, dia akan jadi orang yang sembahyang dalam keadaan uzur sambil duduk tu pun boleh separuh juga. Dia akan jadi gitu. Sebab sembahyang sambil duduk tak kira fardu kau sunat kau boleh separuh. Maknanya kalau sembahyang fardu, dia ni uzur, uzur pun boleh separuh juga. Jadi sial lah ke dia. Adakah agama Islam ni lagu tu cara? Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Maknanya dia ambil kira orang uzur. Kalau uzur dah tak boleh berdiri, duduk sama juga boleh penuh juga. Hak tu hak munasabahnya. Hak tu hak munasabahnya. Sebab ada pun dalam hadis pun sebut lagu tu. Kalau kita kata dia ni oleh kerana uzur pun tak boleh, dah uzur tak boleh duduk berdiri lah, uzur pun boleh separuh. Tidak kata uzur boleh penuh, tak. Dia akan jadi gitu kalau kita pakai umum. Itu tak boleh lah, tak boleh lah. Ada juga ulama yang mengatakan hadis ini maksudnya untuk orang yang uzur juga. Kalau dia tapi uzur pun dia boleh tempat-tempat berdiri. Dalam keadaan tu, kalau dia berdiri dia boleh penuh, kalau dia duduk dia boleh separuh. Ada yang kata gitu juga. Tetapi hak moleknya tadi, hak uzur ni ialah kalau pendapat hak tadi, dia kata kalau boleh tebal. Tapi kalau tebal tu menyebabkan jadi masalah lah, tak payahlah. Jadi duduk pun boleh penuh juga. Jadi hak ni hadis-hadis kalau kita jumpa hak lagu ni, maksudnya untuk sembahyang sunat, bukan untuk sembahyang fardu. Ini dalam kitab fiqh. Kalau kita tengok kitab fiqh, kalau fiqh Hanafi gini, kitab utama dia Durrul Mukhtar, nama dia. Kitab fiqh Hanafi ni rujukan penting lah, Durrul Mukhtar. Dia kata seseorang tu boleh mengerjakan sembahyang sunat dalam keadaan dia mampu nak berdiri, boleh. Tak boleh sambil menyangging, tak boleh. Tidur tak boleh. Sekat duduk. Kalau dia boleh berdiri, dia boleh duduk. Dia nak pilih duduk, boleh. Tapi nak pilih tidur tak boleh, sebab dia boleh lagi duduk. Tapi kalau dia ni nak sembahyang sunat, dia tak boleh berdiri, dia duduk, boleh duduk. Tidur pun boleh juga, alas ke bawah. Tapi kalau daripada berdiri, dia boleh berdiri. Ada pilihan untuk dia untuk duduk. Kalau sembahyang sunat, bolehlah dia duduk. Nak tidur tak boleh, sekat tu. Tapi kalau dia boleh duduk, diri tak boleh langsung, duduk boleh, tidur kau sedap lagi. Boleh pilih antara duduk dengan tidur, gitu. Kecuali dengan uzur, kata dia, di awal lagi. Wa kadza binaan, begitu juga uzur untuk sambung selepas mula tu, tanpa makruh, mengikut qaul yang asah, kata dia, yang lebih sahihnya. Begitulah. Sama ada uzur daripada awal lagi kau duduk, ataupun tidak uzur, boleh. Boleh berlaku.
Begitu juga sebaliknya, kalau tidak uzur pun boleh juga. Kalau uzur pun boleh. Kalau tidak uzur pun boleh. Tengah semaya pun boleh. Awal semaya pun boleh. Tengah-tengah semaya nak duduk tak cakap, boleh duduk. Tengah-tengah semaya bahasa cakap, nak bangun, boleh. Tak apa. Sini semaya sunat. Semaya sunat. Imam Nawawi pula ni Syafi'i. Ketika menghuraikan kata-kata Aisyah, apabila Nabi SAW sembahyang sambil duduk, dia akan rokok sambil duduk juga. Imam Nawawi kata apa dia? Daripada hadis ini dapat disimpulkan bahawa harus mengerjakan sembahyang sunat ini sambil duduk. Begitu juga harus dalam rakaat yang sama, sebahagiannya nak berdiri, sebahagiannya nak duduk. Dia kata boleh. Sembahyang sunat ni dia lega, luah. Inilah mazhab kita, kata dia, mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Abi Hanifah, dan mazhab kebanyakan ulama. Boleh. Sama ada dia berdiri dulu lepas tu duduk, ataupun duduk dulu lepas tu berdiri, boleh berlaku. Wa mana'ahu ba'dus salaf, tetapi sesetengah ulama salaf menegah buat lagu ni. Wa huwa ghalat, itu silap, kata dia. Kalau kata sembahyang sunat ni tak boleh lah nak bebas gitu, silap, kata Imam Nawawi. Walaupun ada sebahagian salaf yang berpendapat begitu. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini dia ahli ibadat, ayah dia ahli politik. Amr bin Al-As terkenal ahli politik dan pejuang. Pergi perang, dia pun perang juga. Perang tu perang supaya tu. Dia inilah yang membuka Mesir, menakluk Mesir. Ayah dia Amr bin Al-As. Mesir tu Islam Pahlani tu ayah dia bawa. Pergi. Jadi ahli politik besar ayah dia. Dia ni ahli ibadat. Kuat ibadat. Politik tak masuk. Dan ahli ilmu dia. Mak mengajar. Dengan sebab itu kalau kita tengok sini, bila dia dengar apa-apa ibadat Nabi ni, dia nak tahu benar, dia akan pergi. Orang royak dia pergi cuba pastikan lagu mana dengan Nabi SAW sendiri. Dia pun pergi. Dia kata, aku pergi, aku dapati dia sedang bersembahyang sambil duduk. Fa wada'tu yadi ala ra'si, aku pun letak tangan aku atas kepalaku. Gitu. Ataupun tepuk dahi. Letak kepala atas, tangan atas kepala. Maknanya sebagai isyarat kepada hairan, takjub. Pelik orang kata. Dia kata begitu. Separuh boleh, pada dia sendiri buat. Separuh. Takkan Nabi SAW dia nak buat alah kurang. Dia tak buat alah kurang. Dia memang nak alah lebih sama Nabi SAW ni kalau ibadat. Jadi lagu mana? Orang duk cerita tu tak betul kan lagu mana? Ini dalam nuskhah ini fa wada'tu yadi ala ra'si, aku letak tanganku di atas kepalaku. Dalam nuskhah yang lain, dalam satu nuskhah ada sebut fa wada'tu yadi ala ra'sihi. Jadi ra'sihi ini, kalau ra'sihi mengikut nuskhah itu bermakna dhamir. Dhamir itu balik kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim lagu tu, fa wada'tu yadi ala ra'si, aku terletak tanganku di atas kepalanya. Kita kena terjemah gitu. Aku terletak tanganku di atas kepalanya. Bukan tadi kita terjemah aku meletakkan tanganku di atas kepalaku. Bukan terletak, meletak. Tapi kalau ala ra'sihi, kita kena terjemah aku terletak tanganku di atas kepalanya, di atas kepala Nabi SAW. Sebab kalau dengan sengaja, itu biadab orang panggil. Letak atas kepala Nabi SAW. Orang tak letak atas kepala orang hak lebih tua. Hak tua tak apa, letak
tangan atas kepala hak lebih muda, budak, tak apa. Itu adab. Tapi kalau hak muda nak letak atas kepala tu tak kena. Tak kena. Ataupun hak kurang nak letak atas kepala hak lebih, itu tak kena. Bukan caranya. Bukan cara sunnah Nabi SAW. Tapi apa dia letak tangan atas kepala tu, atas kepala Nabi tu kalau ya pun? Jawabnya, boleh jadi bila dia pergi tu, boleh jadi Nabi SAW sembahyang sambil duduk dan dalam gelap, dia tak nampak. Bila pergi tu sentuh kepala, tangan aku kena kepala dia, mana dengan tidak sengaja lah. Itu makna terletak tangan aku di atas kepalanya, yakni dengan tidak sengaja. Sebab apa? Sebab aku tidak nampak lah. Gitu. Jadi apa kalau hak tadi nampak bercanggah, dia tahu mana Nabi SAW sambil duduk tu, boleh kedua. Kalau kata fawada'tu yadi ala ra'si pun boleh, ala ra'sihi pun boleh. Sebab dia kata aku tidak fa'ataitu fawajadtuhu yusalli jalisan. Aku mendapati Nabi SAW sedang bersembahyang sambil duduk. Aku mendapati, bukan aku nampak. Dia tak kata aku nampak, aku mendapati. Mendapati ni dengan tersentuh tu, nak tahu dah dia duduk tu, bukan berdiri. Jadi boleh kedua, boleh kedua. Tetapi hak lebih terangnya iaitu riwayat yang pertama. Yang ni, aku letak tanganku di atas kepalaku, bukan di atas kepala Nabi SAW. Sebab kalau dia pergi tu dalam keadaan gelap dan tersentuh tangan dia di atas kepala Nabi, kena kepala Nabi, dia mana tahu Nabi sembahyang sambil duduk. Boleh jadi Nabi sembahyang sambil berdiri. Ketika dia pergi tu, betul lah Nabi duduknya. Orang sembahyang sambil berdiri pun ada juga ketika duduk. Mana tahu? Takkan lama dia megang kepala Nabi SAW, takkan lagu tu. Jadi hak lebih sesuainya iaitu dia nampak, bukan dalam gelap ni. Cuma hak kata dalam gelap tu andaian saja. Hak sebenarnya riwayat yang sahih, yang tepat, yang lebih betul iaitu dia nampak. Wajatu tu dengan makna dia lihat, dia mendapati, dia tahulah. Sebab dia perhati. Pada tu Nabi SAW duduk tu, tidak kata berdiri. Itulah dia tahu sembahyang sambil duduk tu. Dia royak tu, kalau dia tengok Nabi SAW sembahyang sambil duduk, terus meneru. Kalau dia dalam keadaan tersentuh tadi, kerana gelap, tak jelas tu. Boleh jadi Nabi duduk tu, ketika dia duduk antara dua sujud kan, lama akan baca situ, doa gapo-gapo situ, boleh jadi. Jadi mana dia tahu Nabi SAW sembahyang sambil duduk tu? Tak jelas. Lebih kemahnya iaitu tidak, iaitu dia letak tangan atas kepala dia sendiri, bukan tersalah letak atas kepala Nabi SAW apa dak. Dan bukan gelak apa tak ada, memang dia tengok Nabi SAW sembahyang sambil duduk. Jadi bila begitu, mana cerita kemudian ni lah, Nabi SAW pun kata, bapa ni ketika dia duduk sembahyang kok dak, lepas pada tu lah. Jadi ni cerita kemudian. Jadi bila lepas pada Nabi sembahyang tu kak, dia pun royak lah ke Nabi, ada orang royak ke dia gini-gini. Saya pula tengok Nabi SAW sembahyang sambil duduk. Maknanya lagu mana orang royak tu? Bapanya Nabi SAW kata. Ini kemudian lepas pada selesai sembahyang, bukan tengok-tengok sembahyang tu. Dia pun kata, wahai Abdullah bin Amr, saya pun kata, saya diceritakan, wahai Rasulullah, engkau ada kata sembahyang seseorang itu dengan duduk adalah separuh daripada sembahyangnya. Engkau sendiri sembahyang duduk, lagu mana? Nabi SAW kata, ya betul aku kata tu, tetapi aku tidak seperti kamu. Aku kata tu untuk kamu. Memanglah kalau sembahyang sunat lagu tu lah. Kalau sembahyang sunat, sembahyang sambil berdiri, boleh pahala penuh. Kalau sembahyang sambil duduk, boleh separuh daripada pahala sembahyang sambil berdiri itu. Kamu, aku tidak lagu tu. Aku duduk pun serupa ya.
Serupa dengan berdiri juga, serupa. Gitu. Ini menunjukkan hak dia kata tu ada kalanya untuk orang lain, tak termasuk dia. Misalnya hak ni, sebab dia sembahyang sambil duduk pun serupa. Serupa. Tidak kata jadi kurang kepada dia tu, tidak. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahawa sembahyang sambil duduk dengan tidak kurang pahala ni khusus dengan Nabi SAW. Sembahyang sunat, kecuali kalau sembahyang fardu dalam keadaan uzur tadi, itu boleh penuh juga. Kepada orang lain pun boleh penuh juga. Begitu juga kalau sembahyang sunat pun dia tak boleh berdiri, dia sembahyang sambil duduk, boleh penuh juga. Tidak sembahyang fardu saja, sembahyang fardu boleh begitu juga, sembahyang sunat boleh begitu juga. Cuma ni dalam keadaan dia boleh pilih, dia mampu untuk berdiri, tiba-tiba dia tidak berdiri, barulah separuh. Ini menunjukkan bahawa sembahyang sambil berdiri itu lebih afdal daripada sembahyang sambil duduk. Walaupun untuk sembahyang sunat, walaupun boleh sembahyang sambil duduk tu, tapi hak lebih afdalnya sembahyang sambil berdiri. Adapun sembahyang fardu dalam keadaan mampu berdiri tak boleh nak duduk, tak sah. Sini dia kata, qala an-Nawawi, dia petik Imam Nawawi kata, hadis ini dipakai untuk sembahyang sunat seperti tadilah. Lepas tu dia kata adapun sembahyang fardu, maka sembahyang dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, mampu berdiri tak sah, tak boleh pahala, bahkan berdosa. Dia kata fala yakunu fihi thawab bal ya'thamu bihi, seseorang itu berdosa kalau mampu. Qala ashabuna, tokoh-tokoh ataupun anak-anak buah Imam Syafi'i ataupun tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i berkata, kalau dia menganggap halal sembahyang fardu ni sambil duduk, halal, boleh, memang boleh, kafara, jadi kafir dia. Siapa tahu tu? Wajarat alaihi ahkamul murtaddin, dan berlakulah hukum murtad ke atasnya. Siapa tahu tu? Wa bihi qala al-jumhur fi tafsir hadzal hadis. Inilah pendapat jumhur ulama dalam mentafsirkan hadis ini. Kata Imam Nawawi, intaha mulakhasan, secara ringkas tu dia petik daripada Imam Nawawi, gitulah. Maknanya tak boleh kalau sembahyang fardu. Kalau boleh berdiri, tak boleh duduk. Jadi Nabi SAW kata, aku tidak suka kamu. Banyak perkara hak Nabi SAW boleh buat, kita tak boleh buat. Orang panggil khusus untuk Nabi SAW. Dengan sebab itu, kalau hadis qauli, hak dia kata, hak tu lebih kemah lagi, mengikut kebanyakan ulama. Mengikut ulama-ulama usul, kebanyakan mereka mengatakan kalau hadis qauli lebih kemah lagi daripada hadis fi'li. Hadis qauli ni hadis hak Nabi kata, hak tu perlu kita utamakan daripada hak dia buat. Sebab hak dia buat ada kemungkinan itu khusus dengannya. Tapi kalau hak dia kata, dia suruh, mana tentu orang lain kenal. Jadi daripada hadis ni kita tahulah bahawa ada hak khusus dengan Nabi SAW. Dan hak ni kita tak boleh nak turut lah lagu tu, tak boleh nak turut. Boleh turut pun, tapi hasil dia tidak sama. Maknanya boleh separuh. Kalau turut ni nak sembahyang duduk tu boleh, tapi boleh separuh lah kalau kita tanpa uzur. Nabi SAW tidak. Dan banyaklah seperti saumil wisal, sambung puasa, sambung tidak buka tu, itu khusus dengan dia. Sebab dia buat. Apabila sahabat nak buat, dia larang, dia marah. Ini menunjukkan khusus dengan dia.
khusus dengan dia. Dan banyak lagi lah yang lain-lain yang khusus dengan dia. Dan hak khusus dengan dia ni tidak ala kemudah saja, ala keberat pun ada juga hak khusus dengan dia. Misalnya sembahyang tahajud wajib. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tahajud wajib. Ke atas dia wajib. Dia tak aja tinggal. Sembahyang tahajud wajib ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sembahyang hak lain-lain. Apa ni, bagi ulama mengatakan sembahyang yang berat, misalnya witir ke apa, tak tinggal. Sembahyang tahajud pun tak tinggal. Jadi bukan alah keringan saja, alah keberat pun ialah juga. Ada juga hak khusus dengan dia. Kita tak kena tu. Kita tak kena. Sembahyang tahajud tidak jadi wajib kepada kita. Bahkan setengah-setengah ulama mengatakan hak di antara hak khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gosok gigi sebelum sembahyang. Dia gosok gigi tu khusus dengan dia. Ulama kata kalau ia pun itu khusus dengan dia. Kan susah juga tu. Jadi terikat tu lah, terikat. Tapi tidak semua ulama katalah berkenaan dengan buku gigi ni, tapi ada lah yang kata lagu tu. Jadi hak kata lagu tu maknanya alah keberat lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata alah keringan saja boleh khusus dengan dia, tidak. Ini kalau kita tengok riwayat ni kita duk baca ni. Kalau kita tengok riwayat yang kedua, dia tidak berhenti setakat duduk saja, tapi sambil tidur pun boleh juga sembahyang. Dan ini sebagaimana yang pertama kita pakai untuk sembahyang sunat dalam bagi orang yang tidak uzur. Mana boleh juga. Boleh juga. Bahkan boleh pilih. Ni apa ni, hadis Imran bin Husain. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang seseorang dengan duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sembahyang seseorang itu dengan berdiri lebih afdal daripada sembahyangnya sambil duduk. Dan sembahyangnya sambil duduk separuh, yang ni pahalanya ialah separuh daripada sembahyangnya sambil berdiri. Dan sembahyangnya dengan tidur adalah separuh daripada sembahyangnya sambil duduk. Maknanya ada pilihan untuk tidur juga ni. Sedangkan kita sudah baca tadi, kebanyakan ulama mengatakan tak boleh sekat duduk je. Kalau dia boleh berdiri, dia boleh duduk. Boleh duduk. Nak tidur tu tak boleh. Tapi dalam riwayat ni menunjukkan ada pilihan. Seperti 3 peringkat tu boleh. Sampai ke 3 peringkat tu. Lagu mana? Maka kebanyakan ulama kata hak ni kalau ia pun tidur ni, dia tidak untuk sembahyang sunat dalam keadaan biasa. Dalam keadaan susah kau, misalnya musafir kau, dalam keadaan itu boleh pilih tidur, boleh. Sembahyang sambil duduk boleh juga. Tapi kalau dia nak tidur lebih selesa lagi, boleh tidur. Dalam keadaan itu, bukan dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa sekat 2 tu, kecuali dia tidak boleh berdiri, dia hanya boleh duduk dan boleh tidur. Maka dalam keadaan sembahyang biasa ni pun boleh juga. Sembahyang sunat biasa, tidak dalam musafir, tidak dalam kesusahan pun boleh juga. Tapi kalau dia boleh berdiri, sekat duduk je boleh. Gitu. Tapi kalau dalam musafir, bukan setakat duduk saja pilihan. Nak sembahyang sambil berdiri pun boleh. Misalnya di atas kenderaan, sepik kau, ayah kau, kita kata di atas kereta api misalnya, kita kata lagu mana nak buat. Sembahyang sambil berdiri payah juga kalau duduk di atas tu, tak apa nak boleh bangun. Kita kata. Jadi sambil tidur pun boleh. Gitu mengikut ulama-ulama. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tak boleh pilihan ketiga ni, tak boleh, tak ada bagi dia. Dalam perjalanan ke apa tak boleh lagu ni. Dalam keadaan tidur. Kalau tak ada uzur, kalau tak ada uzur, tak ada pilihan lah untuk yang ketiga ni, yang nak tidur tu tak boleh. Wa qala al-Kamal fil Fath, Kamaluddin
apa Ibnul Humam dalam Fathul Qadir. Fath itu bukan Fathul Bari, Fathul Qadir, syarah kepada kitab Hidayah, kitab fiqh Hanafi yang besar. Dia ada syarah dia. Ibnul Humam ni dia syarah. Dia kata mana? La a'lamul jawaz fi madhhabina. Dalam mazhab kita saya tak ada tahu. Harus boleh pilih sampai ketiga gitu untuk sembahyang sunat dalam apa keadaan pun. Kalau tanpa uzur, saya tak ada tahu. Hanya boleh, kata dia, untuk sembahyang fardu dalam keadaan tidak mampu duduk. Bolehlah tidur. Dia kata. Tapi sembahyang sunat tak ada. Lakin zakara fil imdad. Tetapi di dalam kitab Imdad, Imdad ni Imdadul Fatawa, nama satu kitab susunan Maulana Ashraf Ali Tanwi. Dia ni kitab fatwa najilid. Dia panggil Imdadul Fatawa. Tu dalam bahasa Urdu. Ana pun ada kitab. Dalam tu dia kata anna fil mi'raj isyarah ila anna fil jawaz khilafan indana kama inda Syafi'iyah. Bahawa dalam kitab Mi'raj, Mi'rajud Dirayah, nama kitab itu, ada isyarat bahawa harus dalam mazhab Hanafi juga harus, serupa dalam mazhab Syafi'i juga. Untuk sembahyang sunat. Maknanya ada khilaf juga dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i itu memanglah boleh. Dalam keadaan tadi mana boleh. Sebab apa yang jadi alah ketidur ni tak boleh? Duduk boleh, sekat duduk ya boleh. Sebab duduk ni adalah satu bentuk semayang lagi. Tidur tidak. Semayang hak biasa, semayang hak fardu pun ada ketika kan duduk. Jadi duduk itu adalah salah satu syakal ataupun bentuk semayang juga. Tapi tidur tidak ada dalam mana-mana semayang pun, tak ada. Jadi kalau boleh pun untuk orang uzur saja. Untuk orang yang tidak uzur tak boleh. Jadi bagaimana nak ada pilihan? Untuk orang yang tidak uzur nak sembahyang sunat dalam keadaan tidur, tak ada. Sebab tu kebanyakan ulama kata tak boleh. Kecuali dalam keadaan uzur untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang fardu. Dia tu kata gitulah. Lepas tu bila sembahyang fardu tu boleh, sembahyang sunat pun boleh jugalah. Gitu. Setelah dia tak boleh dah duduk. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Imran bin Husain lagi, dia kata saya mengalami ataupun menderita penyakit basur. Kalau nasur ini kudih yang berat lah, kudih yang berat, yang mana hampir tidak sembuh. Itu nasur. Nasur, kudih yang teruk, yang sukar untuk sembuh, besarlah kudih itu. Tu orang panggil nasur. Kalau basur, mana bawasir jamuknya. Bahasa Melayu pun panggil bawasir juga. Yang ni penyakit apa namanya, di punggung tu lah, di dubur itu, mana keluar keluar gembung, orang kata gembung, keluar kerana penyakit. Saya pun tanya Nabi SAW. Nabi SAW kata sembahyanglah sambil berdiri. Kalau tidak mampu maka duduk. Kalau tidak mampu fa'ala jam, maka di atas lambung. Jadi ini untuk sembahyang apa? Sembahyang fardu. Sembahyang fardu, bukan sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat tak ada sakit pun boleh. Sebab kata tak dilah, nak berdiri pun boleh, nak duduk pun boleh. Cuma pahala tu kurang lah. Tapi kalau sembahyang fardu, lagu ni lah keadaan, kena berdiri. Kalau tidak mampu kena duduk. Kalau tak mampu berdiri, duduk boleh, duduk. Kalau tak mampu duduk, fa'ala jambin, maka dengan mengiring, dengan tidur di atas lambung. Lambung itu maksudnya lambung kanan, kalau boleh kanan. Kalau boleh kanan.
Yang ni serupa dengan orang dibaringkan dalam kubur itu, menghadap mukanya ke kiblat. Yang ni lambung kanan. Ni kiblat, kepala kot. Semua orang baringkan dalam kubur, gitu. Fa'ala jambin. Yang ni dengan muka menghadap ke arah kiblat. Ini berdasarkan hadis ini. Tapi ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan tidur dengan telentang boleh juga. Yang ni dengan kaki melunjuk menghadap kepada kiblat. Dan kepala ni ditinggikan sikit kalau boleh. Kalau boleh ditinggikan sedikit. Mana sehingga macam menghadap kiblat. Tidak kata lenggok alah ke bumbung tu, tidak. Biar nampak macam menghadap ke arah kiblat lah, setakat mana yang boleh. Kalau tak boleh tak apa. Itu boleh. Dengan telentang. Syafi'i pun boleh, Hanafi pun boleh. Semua kata boleh. Tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan hak telentang ni dia selepas daripada mengiring dulu. Mengiring ini lebih diutamakan. Kalau boleh mengiring dulu. Yang ni tidur di atas lambung. Jadi maksud tidur ni bentuk tidur, keadaan tidur, bukan makna semayang sambil tidur, tengah duduk tidur, tak. Mana dalam rupa orang baring tu maksudnya, bukan dia tidur sini. Adalah hadis kata naiman itu bukan dalam keadaan tidur, ala jam. Naiman dengan makna ala jam. Mana dalam rupa orang yang tidur kan, baring lagu tu lah. Ada juga ulama yang mengatakan hak semaya ni hak boleh sekat ni, kata dia. Sekat ni. Lepas tu tak boleh dah. Kepada hak lain. Yang ni isyarat dengan kepala ke, isyarat dengan kelopak mata ke, tak boleh dah. Sekat tu. Ada juga yang kata begitu. Sebab dia pegang dengan hadis ni lah, sekat tu dia sebutnya. Tetapi ramai ulama mengatakan tidak. Bahkan lebih daripada tu lagi, boleh lagi. Boleh lagi. Yang ni dengan isyarat. Dengan isyarat. Tetapi ramai juga yang mengatakan sekat tu je boleh. Sekat tu je boleh. Mana kalau tak boleh lagi lepas pada tu, dak dah lah, dia kata. Tak ada dah. Tetapi ramai juga ulama yang mengatakan dak, kalau selagi ada akal kena buat lagi. Kalau selagi ada akal, tak boleh buat lagi mana-mana pun dengan isyarat ke, dengan mata saja ke, boleh. Begitu. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam mana-mana sembahyang malamnya sambil duduk. Jadi dalam sembahyang tu dia baca tu maksudnya ketika qiyam tu lah, ketika qiyam tu orang baca Quran, baca Fatihah situlah. Jadi dia tak pernah baca sambil duduk. Sebab duduk ni menampakkan letih, uzur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak say kalau bolehnya sembahyang tu nampak letih, nampak uzur. Dia tak say. Dia nak nampak cergas, kuat, nampak kuat. Sebab itu dia sendiri tak pernah, kata Aisyah. Sehinggalah bila dia berumur tua sikit, barulah dia duduk dalam sembahyang malam tu baca ayat. Sebab hak baca hak berdiri tu lah hak lamanya kan. Nak baca Fatihah tu tak panjang mana, baca surah. Nabi SAW biasanya baca panjang lah. Sehingga apabila tinggal 40 ayat atau 30, maknanya lama lah baca. Ni apabila tinggal 40 tu pun panjang kitanya. 30 tu panjang.
Bila sampai sehingga 40 lagi ayat tu, baru nak habis 40, 40 lagi, baru bangun. Maknanya bangun tu diri tu 40 ayat lagi baca, ataupun 30 ayat lagi baca. Lama lah. Dia berdiri. Qama faqara'a. Lepas tu dia pun baca hak 40 ataupun 30 ayat sana. Akhir sambungan kepada hak dia sudah baca sambil duduk. Lepas tu dia sujud. Sujud di sini dengan makna rukuk, bukan sujud lalu. Tak. Kadang-kadang dalam hadis ni dia lagu itulah. Dia tidak tetap kadang-kadang istilah dia. Istilah dia. Misal sini sujud dengan makna rukuk, bukan sujud dengan makna sujud. Tak. Lepas pada baca ayat tu sujud lalu. Tak boleh pakai lagu tu. Supaya dia kata ban. Qamat tu pun dia ban juga, dia panggil ban juga, azan juga, ada juga istilah hadis. Apa ni? Qamat tu pun dia panggil azan juga. Apa ni? Sembahyang maghrib tu pun dia panggil isyak juga. Itu istilah hadis. Istilah hadis. Jadi kita tak boleh keliru lah. Mana kita kena pakai hak lagu mana, hak ulama-ulama faham gitu. Kita tengok riwayat-riwayat yang lain. Boleh jadi hak ini riwayat yang ringkas, ataupun dengan makna yang umum, pakai dengan makna umum, ataupun dengan makna majaz, boleh jadi. Ataupun makna ringkas, dia tak sebut dah rukuk, sebut sujud. Buktinya riwayat kita akan baca, akan jumpa dia sebut rukuk lepas pada tu. Selain daripada tu, dalam riwayat Bukhari umpamanya ada dengan lafaz, sehingga apabila dia nak rukuk, dia pun berdiri. Lalu Nabi SAW baca kira-kira 30 ataupun 40 ayat, thumma yarka'u, kemudian Nabi SAW rukuk. Ini tengok riwayat lain, dia sebut lepas pada baca tadi selesai tu rukuk, bukan sujud. Dalam riwayat yang lain, apabila tinggal daripada bacaannya kira-kira 30 ayat ataupun 40 ayat, Nabi SAW pun berdiri, lalu baca dalam keadaan berdiri, thumma raka'a, thumma sajada, kemudian rukuk, lepas pada tu sujud pula. Kena tengok riwayat. Tak boleh ambil satu riwayat pegang kemas-kemis situ. Tak saya tengok, tak cara dak lain. Riwayat pun tak dengar dah. Tak boleh lagu tu. Kalau lagu tu berat kalau hadis. Dia kena tengok riwayat lain-lain tengok. Ambil semua, lepas tu baru buat keputusan. Kita tak boleh tengok atas tak boleh gitu. Supaya juga ini riwayat daripada Al-Qa'nabi. Riwayat daripada Al-Qa'nabi, daripada Imam Malik. Al-Qa'nabi daripada Imam Malik. Supaya itu juga Nabi SAW bersembahyang dengan duduk, dan membaca dalam keadaan duduk. Baca tu maksudnya baca surah tu lah, Fatihah ke apa tu, dalam keadaan duduk. Bila tinggal daripada bacaannya qadar 30 ataupun 40 ayat, barulah berdiri, lalu membaca tu dalam keadaan berdiri, kemudian rukuk. Tengok disebut rukuk tu kan, kemudian sujud. Jadi makna riwayat tadi hak sebut sujud selalu tu riwayat mukhtasar, riwayat mukhtasarah, riwayat yang ringkas yang dibuat sebahagian daripadanya. Kemudian dilakukan dalam rakaat yang kedua supaya tu juga. Abu Dawud berkata, Alqamah meriwayatkannya, Alqamah bin Waqqas meriwayatkannya daripada Aisyah, daripada Nabi SAW lagu tu juga. Bukan Abi Salamah bin Abdurrahman sahaja yang meriwayatkan daripada Aisyah lagu tu, tetapi ada juga orang lain. Jadi Imam Abu Dawud mari sini ni sebagai menyebutkan mutabik kepada perawi dalam hadis sebelum ni. Tujuannya ialah untuk menguatkan hadis inilah. Bila ada orang lain yang sokong, maknanya hak tu kuatlah. Riwayat tadi pun tak apa dah, tak ada masalah tu dah, molek dah. Abdullah bin Maslamah daripada Malik Qa'nabi itu
Abdullah bin Yazid, semua orang molek belaka tu. Abin Nadhr. Apa yang Imam Abu Daud mari pula nak riwayatnya hak ni hak lebih kemah. Hak ni lebih kemah. Jadi riwayat tadi tu kita kena rujuk kepada hak ni. Pulah marilah gini. Hak lepas pada baca tu thumma sajadah tadi tu tak boleh buat hak tu sebagai asas. Kita kena jadikan hak asas ni hak banyak, hak lebih kuat. Misalnya sini saja sudah dua. Imam Abu Daud mari bila dia sebut rawahu Alqamah bin Waqqas. Tetapi Imam Abu Daud sebut ini secara ta'liq. Mana dia tidak sebut sanad. Yang kedua ni dengan lengkap. Dia sebut data. Jadi ta'liq ini sebenarnya adakah sanad di bawah dia tu putus tak molek? Tak. Molek. Sebab hak ta'liq hak Imam Abu Daud sebut ni rawahu Alqamah ni, dia sebut secara ta'liq orang panggil. Maknanya sanad hak bawah tu dia tak mari. Ambil sanad oleh atas lah. Kadang-kadang ini mengelirukan. Boleh jadi hak bawah tu tidak bersama molek sanad. Tidak. Dia nak ayatnya hak ni, hak riwayat dia kata rawahu Alqamah bin Waqqas ini ada dalam Muslim. Dalam sahihnya disebutkan secara mausul, yakni sanadnya bersambung-sambung. Begini bunyinya. Haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Muhammad bin Bishr qala haddatsana Muhammad bin Amr qala haddatsani Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Makna gitu. Kadang-kadang ulama hadis ni dia mari rekah, dia nak perekah. Dia tahu ada sanad dia molek. Bukan makna tak mari tu makna takut orang nampak cacat dia. Dah. Tak ada apa, dia nak perekah saja. Jadi hak ni hak lebih kuat. Hak inilah yang kita perlu jadikan sebagai asas, bukan yang tadi. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang malam panjang ataupun lama sembahyang dia tu sambil berdiri. Dan sembahyang malam panjang ataupun lama sembahyang sambil duduk. Ada juga lah betul. Hak berdiri pun ada. Hak duduk pun ada. Jadi hak duduk-duduk ni semua ni kata dia, kalau sebelum pada dia berumur dia tua tu tak aja tengok. Lepas pada dia tua barulah dia ni sembahyang sambil duduk. Jadi tua ni bila? 2-3 tahun. Sekitar 2-3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu yang dimaksudkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berumur ataupun tua. Sebab dia menikah dengan Aisyah tu umur tua dah. Umur tua dah. 50 lebih dah. Tapi hak maksud mana tua yang nampak uzur dia lah, tak check up. Nampak gitu. Ni di peringkat akhir dia lah, 2-3 tahun akhir hayat. Apabila dia sembahyang sambil berdiri, dia akan rokok sambil berdiri. Kalau sembahyang sambil duduk, dia akan rokok sambil duduk. Ini semua untuk sembahyang sunat. Bukan bermakna ni tetap lagu ni, tak. Ada lagu ni. Ada ketikanya dia sembahyang sambil duduk, tapi bila nak rokok dia berdiri. Sebab tadi ada juga lah betul. Ini bukan makna sebagai sesuatu yang tetap, tak lah. Dia ada juga buat lagu ni. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, saya bertanya Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa surah dalam satu rakaat? Jadi Rasulullah baca beberapa surah, ada kok dia baca lagu tu dalam satu rakaat. Kau dia baca sesurah gitu je. Aisyah kata ada mufassal. Jadi surah-surah yang di akhir Quran, daripada Al-Hujurat ataupun Qaf hingga kepada akhir Quran, itu orang panggil surah-surah mufassalat. Mufassal. Dia baca tu. Dia baca tu. Ada. Bukan surah panjang. Panjang benar tu tak. Ada juga jajaran, tapi tidak semua lah. Kalau ada acak sikit, hak ni lah surah mufassal.
Misalnya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu mana campur sekali dengan surah An-Nasr, idza jaa nasrullah tu. Campur dua tu misalnya. Ataupun beberapa surah itu mufassal ada. Ini menunjukkan bahawa boleh campur-campur surah tu, gabung-gabung beberapa surah itu boleh dalam sembahyang. Tapi dalam satu nuskhah Abu Daud ini, dia kata yaqra'us surah fi rak'atin, yang ini satu surah yang tertentu dalam sembahyang. Itu tidak tepat. Yang lebih tepatnya beberapa surah. Beberapa surah. Sebab apa? Ada riwayat yang lain yang menyokong Nabi SAW baca beberapa surah mufassal itu. Lepas tu dia tanya lagi, Abdullah bin Syaqiq ni, adakah Nabi SAW sembahyang sambil duduk? Ini pertanyaan yang kedua. Aisyah kata, bila Nabi SAW telah patah ataupun dihancurkan oleh orang. Ini bahasa dia, jadi dari segi bahasa itulah. Sebab kita katalah, kalau kita bahasa Melayu, apabila dia telah dimamah usianya, misalnya kita kata gitulah. Ni tak ada siapa dia pukul dia, peracur dia, tak ada. Tapi ini bahasa majas lah, bahasa kiasan, iaitu apabila dia banyak penat dalam kehidupan dia, tugas-tugas dia banyak, peranan dia pun banyak, kerja-kerja pun berat, inilah yang menghancurkan dia. Seseolahnya orang menghancurkan dia, padahal tak ada orang menghancurkan dia. Maksudnya setelah dia uzur lah, setelah dia tua. Babun kaifal julus fit tashahhud. Nampak gayanya kita baca dah tadi, tapi tak lagi kena sekata. Sekata wallahu a'lam.